Salam sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini kita akan belajar tentang sistem endokrin. Oke, sebelum kita masuk pada topik pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu harap semua pelajar dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Hasil pembelajaran kita adalah murid dapat menerangkan sistem endokrin dan fungsinya. Untuk kita ketahui lebih lanjut tentang sistem endokrin, kita lihat terlebih dahulu situasi yang diberikan. Apabila borhan terpandang ular, maklumat akan dihantar ke otak dan otak akan menghantar respon, yaitu tindak balas ke otot dan kelenjar. Kelenjar endokrin akan merembeskan hormon dan menyebabkan berlakunya peningkatan dari segi kadar denyutan jantung, kadar pernafasan, tekanan darah, paras glukosa meningkat, dan kadar metabolisme juga meningkat. Dalam situasi yang mendebarkan itu, kadar degupan jantung meningkat dan darah dapat menghantar oksigen ke seluruh badan dengan lebih cepat, dan lebih banyak glikogen simpanan ditukar kepada glukosa. Otot juga mendapat lebih banyak tenaga. Oleh sebab itu, borhan boleh lari dengan laju daripada ular itu. Sekarang kita lihat sistem endokrin manusia. Kelenjar endokrin adalah kelenjar tanpa duktus yang berfungsi untuk menghantar maklumat ke seluruh badan menggunakan hormon. Sel endokrin akan merembeskan hormon. Hormon dirembeskan oleh kelenjar akan mengalir ke dalam darah dalam jumlah yang kecil dan bertindak sebagai perantara kimia untuk gerak balas badan. Kemudian, hormon juga memasuki sel sasaran, yaitu organ sasaran, untuk bertindak balas dengan sel sasaran. Setiap hormon memiliki fungsi yang berbeza dan khusus terhadap organ sasaran tertentu untuk gerak balas. Hormon yang dirembeskan adalah sejenis protein yang memberi kesan yang lama, gerak balas perlahan, dan merangsang fungsi tisu atau organ khusus, dan dirembeskan dalam kuantiti yang sedikit. Sekarang kita lihat kedudukan kelenjar endokrin, di mana sistem endokrin manusia terdiri daripada 6 kelenjar utama, yaitu pituitari, tiroid, adrenal, pankreas, ovari, dan testis. Yang pertama ialah kelenjar pituitari. Ianya terletak di bawah cerebrum. Dikenali sebagai kelenjar induk karena mengawal fungsi kelenjar endokrin yang lain. Selain itu, ianya merembeskan hormon seperti hormon pertumbuhan yang mengawal pembahagian sel dan pertumbuhan manusia, dan juga hormon antidiuresis ADH yang membantu ginjal mengawal air dalam badan. Yang kedua ialah kelenjar tiroid. Tiroid merembeskan hormon tiroksina untuk menambahkan kadar metabolisme dalam badan dan mengawal atur pertumbuhan dan perkembangan fisikal dan mental kanak-kanak. Yang ketiga ialah kelenjar adrenal. Adrenal merembeskan hormon adrenalin untuk menyediakan badan kita menghadapi kecemasan dengan meningkatkan kadar metabolisme, kadar denyutan jantung, dan paras glukosa dalam darah. Adrenalin juga mengawal jumlah garam mineral dalam badan. Yang keempat ialah pankreas. Pankreas merembeskan hormon insulin untuk mengawal paras glukosa dalam darah. Ianya juga merangsang pertukaran glukosa berlebihan kepada glikogen untuk disimpan dalam hati. Yang kelima ialah testis bagi kaum lelaki. Testis merembeskan hormon testosteron untuk mengawal penghasilan sperma dan merangsang perkembangan ciri-ciri seksual
sekunder lelaki seperti suara, garau, dan misai. Yang keenam ialah ovari bagi kaum wanita. Ovari merembeskan hormon estrogen yang berfungsi untuk mengawal perkembangan uterus untuk penghasilan ovum dan penempelan embrio. Selain itu, merangsang perkembangan ciri-ciri seksual sekunder perempuan seperti perkembangan payudara dan pembesaran pinggul. Selain itu, ovari merembeskan hormon progesteron yang berfungsi untuk mengawal ketebalan dinding uterus untuk penempelan embrio. Kita telah pun belajar tentang sistem endokrin. Sekarang kita lihat ketidakseimbangan hormon. Berikut adalah merupakan contoh-contoh bagi kesan ketidakseimbangan hormon, di mana ada yang kekurangan hormon dan terlebih hormon. Sekarang, aktiviti pelajar adalah dengan membina satu jadwal berkaitan dengan kesan, kekurangan, dan kelebihan sesuatu hormon berdasarkan kepada gambar-gambar yang telah dipaparkan sebentar tadi, dan pelajar perlu buat di dalam buku latihan masing-masing. Sebagai penilaian, pelajar dikehendaki menjawab soalan di dalam Google Form yang akan diberikan. Itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.